Okay, sebelum kita mula kelas, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Apa khabar semua? Sihat? Hai Alip, baru sampai. Sihat semua? Sihat. Alhamdulillah. Sihat. Okey. Okey, siapa yang dah ada dekat depan komputer dah ready, angkat tangan. Okey. Okey, tahniah. Alhamdulillah. Okey, ayat ni ayat. Farhana mana Farhana? Okey. Okey. Ni Farhana yang seorang lagi. Farhana, Nur Alia Farhana. Alia Farhana. Yes, sir. Ada. Tak angkat tangan tadi ya? Angkat lah. Oh, tak nampak. Okey, sorry. Okey, Balkis okey tak line tu? Kejap keluar, kejap masuk tu. Okey, sabar sikit ya. Kalau line tak apa nak okey, sabar sikit. Okey, saya tak share screen lagi ya. Okey, saya share screen dulu. Alright. Okay, can you see my screen? Nampak? Okay, jelas Okay, so hari tu saya ada bagi soalan. Ada 4 soalan yang saya bagi. Latihankan diri 3.3. So ada masalah tentang soalan tu dulu? Tak semua hantar pun. Okay, yang hantar tu Alhamdulillah. Yang tak hantar tu pun Alhamdulillah, janji buat. Okay, so macam mana boleh buat? Ada masalah tak? Kalau ada masalah, angkat tangan. Yang perlukan soalan, perlukan perbincangan, angkat tangan. Yang mana soalan ni ada perlukan perbincangan, angkat tangan. Any question? Okay, tak ada Okay, kalau tak ada, kita nak sambung je terus. Tak ada Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, go. Okay, good. Okay, Alhamdulillah, maksudnya tak adalah. Okay dah tu semua. Okay, so kita nak pergi kepada persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. Okay, so kita hari ni kita akan pergi kepada fungsi persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. Kita dah tahu daripada fungsi kecerunan kita boleh cari dia punya persamaan lengkung. Okay, macam mana kita akan gunakan kameran. Okay, sebab apa kita guna kameran? Sebab daripada dy dx kita boleh cari y. Okay, so daripada dy dx kita cari y. Okay, macam mana kita nak cari y? Macam sebelum ni Okay, so daripada dy per dx kita boleh cari y. Macam mana nak cari y daripada dy dx? Kita kena kamerkan dy dx, betul lah? Okay, so yang ini dipanggil sebagai fungsi kecerunan, betul? Ingat kalau dy dx ia adalah fungsi kecerunan. Okay, ada lagi ada 6 lagi kan? 6 lagi panggilan kepada dy dx. Okay, dy dx ni ada 6 panggilan kepada dia yang sebelum yang saya sebut. Sebut je benda ni, dy dx. Sebut je benda ni, dy dx. Sebut je benda ni, dy dx. Okay, salah satunya adalah fungsi kecerunan. Okay, daripada fungsi kecerunan, kita boleh cari persamaan lengkung. Apakah persamaan lengkung? Yang ni. Y inilah persamaan lengkung. Y ni dipanggil sebagai persamaan lengkung. Okay, so persamaan lengkung kita boleh cari daripada pengamiran. Okay, so kita nak cari pengamiran, cari persamaan lengkung, kita buat apa? Pengamiran. Ulang banyak kali dah ni. Maksudnya benda ni penting tak? Ni konsep penting lah. Banyak kali saya ulang tu maksudnya dia penting. Okay. So kita pergi kepada contoh dulu. Okay, lupa. Okay, dy dx. Bila kita kamerkan dy dx, kameran tak tentu, kita akan dapat C. C itu adalah pemalar. Apakah pemalar C? Bagaimana nak cari pemalar C? Okay, jadi macam mana nak cari pemalar C adalah just kita masukkan nilai X-nya. Okay, nilai X dan nilai Y. Satu koordinat pada lengkung tersebut.
Okey, masukkan satu koordinat pada lengkung tersebut. Tak kira lah mana-mana koordinat. Kamu akan dapat nilai C-nya. Okey, jadi kita tengok contoh dulu. Okey, tentukan nilai permalar. Okey, ini dia cari permalar. Maksudnya nanti dia akan minta apa dia punya fungsi lengkung lah. Okey, so dia minta tentukan nilai permalar dulu daripada dy dx yang ni. Okey, ini dy dx. Jadi apa yang kita nak buat? Kita kena bezakan lah. Bila kita bezakan, kita akan dapat y. Bezakan pula dah. Kita kamerkan. Okey, so kita kamerkan. Macam biasalah. Saya tunjuk yang sini je lah contoh dia. Okey, bila kita kamerkan 4x kuasa 3, kita dapat 4x kuasa 4. Mana ke? Okey, 4x kuasa 4 per 4. Kamerkan 6x kuasa 2, kita dapat 6x kuasa 3 per 3. Kita kamerkan negatif 3, kita dapat 3x. Kemudian jangan lupa kita ada C. Okey, selepas tu kita untuk fungsi lengkung ataupun dipanggil persamaan lengkung, okey, kita kena cari nilai C. Macam mana nak cari nilai C? Dengan koordinat yang diberi. Ni koordinat yang diberi ada dekat sini, dekat atas. Dekat soalan dia bagi y sama dengan 25, x sama dengan 2. Kita masukkan saja setiap titik tersebut y dan juga x ke dalam persamaan tersebut, maka kita akan dapat C-nya. Okey. Kita masukkan x sama dengan 2 kan. Nampak tu x sama dengan 2, y sama dengan 25. Masukkan dalam persamaan tadi. Okey. Kemudian kita dapat nilai C. Jadi jangan lupa kita punya persamaan ialah kita masukkanlah balik. C dia. So persamaan dia ialah y sama dengan sekejap ni hijau pula. Atau ni hijau. Okey, sekejap. Dia warna merah. Okey, y sama dengan 4x kuasa 3 tambah dengan 6. Persamaan dia ialah y sama dengan x kuasa 4 tambah 2x kuasa 3 tolak 3x. C dia ialah negatif 1, jadi tolak 1. So ini adalah dipanggil sebagai persamaan lengkung. Okey. Boleh? So dapat faham contoh 8 tu? Okey, contoh 8. Itulah dia contoh 8. Jadi kecerunan bagi satu lengkung ialah dy dx. Okey, kita tengok contoh 9 pula. Okey, jadi soalan minta cari persamaan lengkung. Benda yang sama kita buat, kita akan kamerkan dulu. Bila kamerkan dy dx, bila kita kamerkan di sebelah kiri, kita kena kamerkan di sebelah kanan. Okey. Bila kamerkan belah kiri, kita akan dapat y. Bila kamerkan belah kanan, kita akan dapat ini dia. Okey, so persamaan yang bawah ni. So yang ni saya tak nak ulas lah. Okey. Kemudian kita nak cari nilai C. Macam mana nak cari nilai C? Kita just gantikan titik yang diberi. Sebab titik tu, lengkung itu melalui titik tersebut. Jadi kita gantikan saja. Kita akan dah dapat C sama dengan 2. Bila dah dapat C sama dengan 2, kita akan tulis balik persamaan yang kita dah kamerkan tadi. Yang ni. Kita akan tulis balik semula dan masukkan nilai C yang kita dapat. Okey. So kita dah dapatlah persamaan lengkung tersebut ialah ini. Okey. Seterusnya cari nilai Y. Dia bukan nak dy dx, dia nak Y. Jadi macam mana nak cari Y? Okey, kita dah ada persamaan lengkung. Yang ni persamaan lengkung. Jadi kita nak cari Y, kita gantikan saja X yang diberi. Sama juga kalau diberi Y, kita boleh cari dia punya X dengan menggantikan saja. Okey, so bila kita dapat Y sama dengan 6, kita tahulah dia melalui titik 16. Okey, dia melalui titik 16. X dia 1, Y dia 6. Alright. Okay, setakat tu ada soalan? Ada soalan kat tangan? Tak ada ya? Okey, kalau tak ada kita nak teruskan. Sekejap saya nak tengok. Check dulu, tak ada. Okey, tak ada masalah. Okey, so kita nak pergi kepada yang ni dah. Okey, kameran tentu. Kita nak pergi kameran tentu. Habis kameran tentu nanti problem solving. Habis problem solving, selesailah. Habislah tajuk ni. Okey, habis tajuk ni. Minggu ni last, minggu depan hari Isnin saya ada. Okey, kemudian hari Selasa sampai hari Jumaat, sampailah 9 hari bulan kamu masuk sekolah nanti.
saya tak ada, saya tak akan buat kelas dengan kamu, tapi saya akan bagi bahan kepada kamu. Saya akan bagi bahan dalam bentuk YouTube dan juga latihan lah kepada kamu. So kena belajarkan diri dan juga saya juga akan buat ujian. Okay, nanti saya akan bagi ujian kepada kamu tentang apa yang kita belajar selama PDPR dekat rumah ni. Ada berapa tajuk kita belajar dah? 3 tajuk Okay, 3 tajuk. Tajuk yang pertama tajuk apa? Tajuk pertama tajuk apa? Kita belajar? Ingat lagi. Guys. Sukatan membulat. Sukatan membulat. Okey. Okey. Ataupun circular measure. Nombor 2. Differentiation. Okey, differentiation ataupun perbezaan. Dan yang ketiga ialah ini yang tajuk ni, pengamiran ataupun integration. Okey. So ingat ya, ada ujian selepas kamu masuk ke sekolah. Ada ujian. Okey. So siapa tak lulus ujian tu, dia kena bagi saya sebab dan juga esei lah. Saya nak esei. Esei dalam bahasa Inggeris. Satu atau dua muka surat. Tengoklah nanti. Mesti bagi esei dalam bahasa Inggeris kepada saya. Kalau tak nak buat esei dalam bahasa Inggeris tentang sebab kamu tak boleh buat, okey, kamu kena pastikan kamu boleh buat. Okey, soalan saya macam biasa, saya akan keluarkan daripada buku teks sahaja. InsyaAllah soalan kali ni tidak sesukar soalan yang saya buat tahun lepas, hujung tahun kan, pra akhir tahun itu. Okey, saya akan bagi soalan yang mudah tetapi pastikan kamu ingat balik apa yang kamu dah belajar. Okey, so jangan gagal. Okey, markah lulus ialah separuh daripada semua sekali, iaitu 50%. Okey, 50%. Okey, so pastikan tidak gagal. Okey, okey, kita pergi kepada kameran tentu. Okey, nanti saya ingatkan balik kat ujung. Okey, kameran tentu. Okey, kameran tentu. Apakah itu kameran tentu? Tadi kita belajar tentang kameran, hari ini kita nak belajar tentang kameran tentu. Nilai kameran tentu bagi satu fungsi algebra. Okey. Kameran tentu adalah apabila kamu ada had di bawah dan juga had di atas. Tengok di sini. Okey, dekat sini kita ada had di bawah. Yang ni dipanggil had bawah A. Oops, sorry. Salah ni. Okey. Yang ni dipanggil sebagai had bawah A itu. Had bawah. Okey, manakala B adalah dipanggil sebagai had atas. Okey, itu menandakan dia adalah kameran tentu. Kameran tentu dia tidak ada C. Sebab apa tak ada C? Sebab A akan tolak dengan C yang pertama akan tolak dengan C yang kedua. Okey, C yang pertama tolak dengan C yang kedua. Bila tolak je C pertama, C kedua, dia akan hapus lah, habis lah. Sebab tu dia tak ada C. Okey, macam mana nak buat? Okey, untuk kameran tentu, kamu kamerkan macam biasa dulu. Okey, kamu kamerkan. Lepas kamu kamerkan, kamu akan masukkan nilai atas, nilai had atas, tolak dengan nilai yang bawah. Okey, nampak Yang ni had atas, B, tolak dengan nilai had bawah. Okey, masukkan ke dalam pengameran yang kamu dah lakukan. Okey, jangan masukkan yang belum dikamerkan, masukkan yang telah dikamerkan. Okey, you get it? Okay, do you get it? Get it or not? Yes. Okay, yes. Okay, good. Okay, so kita nak pergi kepada contoh soalan. Okay, so selesai kat situ, kita pergi kepada contoh soalan. Okay, mana textbook saya? Okay. Contoh 10 kita tengok contoh 10A dulu. Okay, kita tengok contoh 10. Kita bagi persamaan dia kameran daripada kameran daripada 2 sampai 3. Kita sebut kameran integral of x square from 2 until 3. Ataupun dalam bahasa Melayu dia pengamiran daripada x kuasa 2 terhadap x daripada 2 sehingga 3. Okey, kita sebut bawah sampai atas. Okey, cara sebut dia. Tengok baca balik semula sekali lagi. Kameran
X kuasa 2 terhadap X daripada 2 sehingga 3. Dalam bahasa Inggeris dia kalau sebutnya macam mana? Integral of X squared respect to X from 2 until 3. Okay? Macam tu. Itu cara sebut lah, cara sebut. Jangan salah pula cara sebut. Okay, sama macam log. Selalu pelajar salah sebut. Kalau log A asas B, kita sebut log A asas B, bukannya log B A. Okay, log A asas B ataupun log A base B. Okay, yang tu cara sebut. Kena betul cara sebutnya tu. Okay, kita pergi kepada contoh tu. Kita nak kamirkan macam biasa. Okay, mula-mula kita kamirkan. So, bila kita kamirkan X kuasa 2, kita akan dapat X kuasa 3 per 3. Betul? Okay, kita tulis had bawah di bawah. Had atas kita tulis dekat atas. Okay, sebelah tu. Maksudnya, kita akan masukkan nilai 3 dan juga nilai 2 dalam tu. Tapi, kita kena masukkan. Bila kita masukkan, kita kena tolakkan. Okay, so kita masukkan nilai 3. So, 3 kuasa 3 per 3. Tolak dengan 2 kuasa 3 per 3. Macam mana masukkan? Masukkan saja dalam persamaan yang kat bawah ni. 3 masuk ke dalam X. Okey, kita dapat yang ni. 2 kita masukkan dalam ni. X kita dapat yang sebelah sini. So, kita tolakkan saja. Okey, bila kita tolak, kita akan dapat jawapan dia. So, ini dipanggil sebagai nilai integral tu tadi. So, dapat 19 per 3. Okey. Setakat contoh tu okey? Okay. Dia nak tanya. Dia nak tanya. Tak ada. Okey, kita tengok sekali lagi contoh yang kedua, yang B. Okey, yang mula-mula kita nak buat apa? Kita integrate macam biasa. Kita integrate macam biasa. Bila kita integrate 3x kuasa 2, kita dapat 3x kuasa 3 per 3 bahagi dengan 2x kuasa 2 per 2. Okey, C tak ada. Kenapa C tak ada tadi? Saya dah sebut tadi, C yang pertama tolak dengan C yang kedua, dia akan hilang. Okey, sebab itu untuk finite integral, untuk finite integral, untuk definite integral kita ada kita tidak ada C. Manakala untuk indefinite integral ataupun kamiran tak tentu, kita ada nilai C. Okey. So kita masukkan, kita permudahkan dulu. Yang ni dipermudahkan saja. Kemudian dia masukkan 4 ke dalam persamaan. 4 kuasa 3 tolak dengan 4 kuasa 2. Kemudian dia tolakkan dengan masukkan negatif 1 ke dalam persamaan. So ingat bila ada negatif tu kena ada kurungan. Bila tak ada kurungan tu nanti kamu akan jadi salah. Okay. Pastikan bila kamu masuk tu ada kurungan. Okay, wajib ada kurungan. Okay. Kemudian just tekan kalkulator, dapatlah jawapan iaitu 80. Okay. Kalau kamu guna kalkulator putih, kamu boleh dapat jawapan terus tanpa kamu buat tolak-tolak ni. Jalan kerja ni tak perlu tulis pun dapat terus jawapan untuk finite integral. Guna kalkulator kamu. Boleh guna. Okay, tetapi tidak ada jalan kerja. Okay, so macam mana nak guna? Saya tunjuk macam mana nak guna kalau guna kalkulator. Okay, kalkulator yang putih tak ada masalah. Saya rasa senang saja kalkulator putih. Tapi kalkulator yang ni kena ada skill lah. Kalkulator 570 MS. Okay, tengok nampak kalkulator? Nampak kalkulator? Nampak. Okay. So kita tengok contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama ni, yang A ni. Okay. So kita nak tekan integral yang ni. Nampak ni? Okay, so ingat dalam kalkulator kamu hanya kamiran terhadap X sahaja. Sekiranya kamu kamirkan Y terhadap Y ataupun M terhadap M, maka kamu kena anggap M ataupun Y tu tadi sebagai X dahulu. Okay, faham So sebab kalkulator hanya faham kamiran terhadap X sahaja. Okay, macam mana nak kamir? Okay, kita tekan kat simbol kamiran. Okay, sekejap saya besarkan dulu skrin dia. Okay, so skrin dah besar. Okay, untuk yang pertama kita tengok kamiran daripada 2 sampai 3. So kita letak kamiran. Kemudian kita akan masukkan X. Alpha. Ini X. Okay, X kuasa 2. Okay, kuasa 2. Okay, kemudian
terhadap X. Okey, betul lah. Betul dia terhadap X. Daripada, so koma, daripada 2 had bawah kepada koma had atas 3. Okey, kemudian tutup kurungan. Okey, ini dx. So dx tu dia dah memang ada dalam kalkulator lah. Dx tu dia kalkulator dah faham. Okey, just tekan sama dengan. So kita dapat 6.33333. Okey, kita tukar kepada bentuk pecahan. Kita dapatlah balik 19/3. Boleh? Okey, siapa pakai kalkulator putih? Kalau kalkulator putih, just tekan je simbol kameran. Kemudian tekan anak panah, masukkan had bawah, masukkan had atas, masukkan integral. Okey, tekan sama dengan, dapat jawapan yang sama. Okey, ada yang pakai EX? Ada yang pakai EX tak dekat tangan? FI 570EX. Tak ada? Oh, tak ada semua pakai MS. Okey, tak apa. Tahun ni budaknya pelajar-pelajar ni semua pakai MS. Okey. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Kita try yang kedua pula. Tekan isi balik. Okey, sekali lagi kita masukkan mula-mula simbol kameran. Okey, kemudian tekan 3. Kemudian alpha X kuasa 2 tambah 2X 2X kemudian had bawah koma daripada -1 sehingga koma 4. Okey, tutup kurungan. Tekan sama dengan. Okey, dapat jawapan 80. Okey, kadang-kadang kalkulator kamu akan ambil masa sedikit untuk mengiranya. Jadi kamu jangan risau, kamera pula dah. Kalkulator kamu macam gelap sekejap. Dia tak nampak. Dia tak ada apa. Cikgu tak ada paparan pun. Sebab dia berfikir. Dia punya prosesor dia kecil jadi dia kena ambil masa sikit untuk berfikir. Macam kamulah kalau bagi satu soalan, kadang-kadang jawab sampai 30 minit untuk satu soalan. Padahal soalan tu sepatutnya senang saja kan. Macam itu jugalah. Prosesor kecil lagi. Prosesor dah besar nanti, dia akan jadi lebih mudah. Alright. Okay, ada soalan? Okay, tak ada Okay, kalau tak ada kita nak pergi kepada seterusnya. Okay. Contoh 11. Okay, contoh 11. Contoh 11. Okay, macam mana nak kamerkan ni? Ingat kena ada ilmu kameran. Okay, kamu boleh tekan kalkulator terus, tetapi kamu tak akan ada jalan kerja. Bila tak ada jalan kerja, ingat, tak ada jalan kerja, kamu akan hilang markah. Okay, so pastikan kamu guna kalkulator untuk semak jawapan sahaja. Okay, untuk semak jawapan. So pastikan kamu dapat jalan dengan betul lah. Okay, so macam mana nak kamirkan yang ni? Okay, ingat ya, nak kamirkan kalau ada pecahan, kamu kena asingkan dahulu. Okay, asingkan dahulu. Nampak ni? Okay, nak kamirkan pecahan. Tak boleh nak buat ni. Tak ada cikgu ajar U per V punya kameran. Okay, pembezaan ada U per V. Tapi kameran tak ada U per V. Yang ada bila ada, kita anggap U. U sahaja. U. Ingat kan kalau anggap U tu. Okay, tapi kalau kalau U dengan V ada dua polinomial, tak ada. Cikgu tak ajar yang tu. Okay, so kamu punya tahap takat ini saja. Okay, jadi apa nak buat? Kita asingkan dahulu. Nampak X kuasa 2 kan? A tambah B per C. Kita boleh asingkan jadi A per C tambah dengan B per C. Yang ni yang dia buat. Okay, dah bagi kedua-dua dia punya pemboleh ubah tu, jadikan pecahan asing-asing, pecahan tunggal untuk setiap satu. Kemudian barulah kamirkan macam biasa. Masukkan nilai, dapat jawapan. Okey, untuk kalkulator boleh juga tekan, tak ada masalah. Nak semak kan? Nak semak boleh tekan kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator sama-sama. Betul tak?
Okay, tekan kalkulator sekejap. Okay, isi. Okay, kameran. Okay, bila ada pecahan, kamu kena kurungkan atas, kena kurungkan bawah. Jadi kena tambah sikit. Dekat sini ada kurungan atas dengan kurungan bawah. Okay. Sebabkan bawah tu ada satu je ada satu je, tak ada tolak-tolak. So satu yang bawah tu tak ada kurungan pun tak apa. Okay, so kita tekan kalkulator. Kameran. Ni kurungan pertama. Ada kurungan yang kedua. X kuasa 3 alfa. X kuasa 3. Oh, apa ni? Alfa X kuasa 3. Okey. Tolak 2X. Okey, sambil-sambil tu boleh tekan kalkulator masing-masing ya. 2X. Okey. Kuasa 2. Tutup kurungan. Bahagi ataupun per. Dengan X kuasa 2. Alfa X kuasa 2. Kemudian tutup kurungan, koma dulu. Had bawah, masukkan had bawah 1. Masukkan had atas 2. Tutup kurungan. Okey, tekan sama dengan. Okey, dapat negatif 0.5. Okey, betul tak jawapan dia? Ya, betul. Negatif 1/2. Okey. So, sama juga untuk yang ni. Untuk yang ni macam mana nak kamirkan? Macam mana nak kamirkan yang ni? Kita pakai U kan? Kita pakai U. Yang ni dia buat cara pantas lah. So kalau dah terror nanti kamu nampak U. Kalau kuasa 4. Macam mana nak kamirkan? Kita akan anggap U kan? Lepas tu cari du per dx. Okay, so cara cepatnya ialah 4 tambah 1. Salin dulu, salin. 4 ni dia salin. Nak kamirkan dengan cepat Salin. 2x tolak 5. Kuasa tambah 1. Bahagi dengan hasil tambah kuasa tadi. Kemudian darabkan dengan pembezaan yang dalam kurungan. Pembezaan dalam kurungan 2x tolak dengan 5. Bezakan dapat 2. Okey, so dapat jawapan. Sama kan? 2x tolak 5 kuasa 5 per dengan 10. Okey, kemudian masukkan je lah. Okey, so dapat 122/5. Bila kamu masukkan. Okey, ingat jangan tekan kalkulator sahaja, pastikan kamu tulis jalan kerja. Boleh dapat tak? Okey, kenapa belajar tentang kameran tentu ni? Okey, tahukah kamu? Okey, kita pergi balik kepada soalan sudut informasi. Okey, tahukah kamu luas di bawah satu lengkung boleh ditentukan dengan pengameran. Pengameran tentu. This one. Okey, yang ni. Kameran tentu bagi fungsi fx. Fungsi fx yang mana? Fungsi ni lah. Ni. Lengkung ni. Kameran bagi lengkung ini daripada A sampai B akan dapat kawasan yang warna merah ni. Luas dia. Okey, kalau bentuk segi 4 senang cari. Kalau bentuk segi 3 kamu boleh cari. Tapi kalau bawah lengkung ni kan bawah lengkung. Macam mana nak cari bawah lengkung? Jadi kamu akan gunakan apa? Gunakan pengameran. Bila guna kameran kita akan dapat luas di bawah lengkung. Kenapa macam tu? Okey, sebab apa macam tu? Sebab untuk pengameran dia akan bahagikan. Sebenarnya dia mencari nilai luas kecil-kecil ni, segi 4 kecil-kecil. Setiap segi 4 kecil-kecil tu. Dia kemudian ditambahkan. Yang itulah kameran. Susah nak cerita tu. Okey. Okey. Okey dah Okey, kalau sudah kita nak pergi kepada soalan
Mana lagi? Okey. Okey. Konsep-konsep kameran lagi. Okey, kita tak habis lagi konsep kameran. Okey, okey. Kalau kita ada kameran bagi satu fungsi fx, ini kena ingat daripada A sampai B sama dengan satu contoh 5. Okey. Maka kalau kameran daripada B ke A bagi fx sama dengan berapa? Sama dengan negatif 5. Okey, so ini konsep-konsep pengambilan. Kamu tengok apa yang beza? Bezanya ialah dia punya had bawah dan juga had atas. Okey. Kalau daripada 2 kepada 3, contoh kameran daripada 2 sampai 3 sama dengan 5. Kalau kameran 3 daripada 3 kepada 2, jawapan dia adalah negatif kepada jawapan yang atas. Sebab terbalik saja simbol dia. Sebab dia punya had tu terbalik. Okey. Kemudian kalau kita ada kameran daripada A sampai B, bagi tadi kata kita ada AB tadi, yang ni AB yang sebelah ni ikut sama yang sebelah. Okey, kita ada pula satu lagi kameran daripada B sampai ke C sama bagi fx fungsi yang sama dengan sebelah. Okey, sama dengan 7. Maka kameran A sampai C ni dia sama dengan A sampai C ni bagi fx dia sama je dengan kameran daripada A sampai B bagi fx tambahkan dengan kameran bagi B sampai C fx. Okey, boleh? Maksudnya kalau kita guna soalan tadi, A campur B sama dengan 5, B sampai C sama dengan 7. Jadi campurkan saja dua-dua. So, dapat jawapan. Okey, had dia kenapa macam tu? Kenapa? Sebab had dia bersambung. Had dia bersambung. Nampak ni B bersambung. Jadi kalau bentuk lengkung tu macam ni, macam ni. Okey, bentuk lengkung tu macam ni. Ni lengkung. Okey, A sampai B setakat ini. Okey, dapat kawasan warna hijau. Okey, yang ni A sampai B saja. Ini A sampai B. Kemudian ada C dekat sini. C tu pula adalah kawasan warna gold. Stay cool. Okey. Boleh faham yang tu? Konsep kepada pengameran. Okey, boleh. Faham lambat kami Kimi masuk. Daripada awal tadi tak dapat entah tidak? Dapat. Dapat okey. Okey, dapat. Sekejap lagi saya tanya soalan tak dapat, siap kau. Okey, kemudian apa lagi? Okey, kita tengok contoh yang ni pula. Okey, kalau saya bagi sama soalan ni kat sini juga. Kameran daripada tak boleh pakai ni. Warna biru. Okey, kameran daripada 2 sampai 3. 2 sampai 3 bagi fx sama dengan 4. Okey, ini diberi soalan baru. Okey, kameran daripada 2 sampai 3 bagi fx sama dengan 4. Okey, soalan minta kamerkan fx tambah 4 dx daripada 2 sampai 3. Okey, jadi macam mana nak buat? Okey, sebab kameran maka kamu boleh asingkan. Okey, so sama je dengan kameran 2 sampai 3 bagi fx dx tambah dengan kameran daripada 2 sampai 3 bagi 4 dx. Jadi bila kamu kamerkan ini, kamu akan dapat 4. Tambah dengan kameran bagi 4, kamu dapat 4x. Daripada 2 sampai 3. Okay. So baru masukkan. So 4, yang ni tak payah masukkan dah. Yang pertama ni tak payah masukkan. Ni tak payah masukkan. Sebab apa? Sebab dah ada dah dalam soalan tadi. Dia dah bagi dah. Kameran
daripada 2 sampai 3 bagi fx sama dengan 4. Dah dapat dah jawapan dia. Okay. So yang sebelah sini je yang tak ada. Yang sebelah sini saja yang tak ada, jadi kamu kena kamirkan secara manual. Okay, bila kamir secara manual, dapatlah tambah dengan 4 kali 3 dapat 12, tolak dengan 4 kali 2 dapat 8. Okay, so dapat jawapan dia sama dengan 8. Okay, boleh faham yang tu? Boleh. Okay, boleh. Anas pun masuk lambat hari ni lah. Kenapa? Tengok AJL semalam ke? Lambat tu. Bangun lambat. Ya, yelah bangun lambat sebab tengok AJL ke sebab tengok apa? Tengok movie. JL. AJL. Okay. Okay, so selesai. Ada lagi tak? Ada lagi tak yang saya tak cover? Mana lagi? Okay. Lagi. Okay, untuk pengamiran. Okay, bila ada satu lengkung yang macam ni. Okay, ni part CX. Okay, ni part CX, ini part CY. Okay, lengkung ni saya tengok macam tu. Okay. Kalau saya cari kameran, mana warna merah? Okay. Daripada A sampai B, A sampai B dengan C. Okay, kalau saya minta luas, apakah luas kawasan berwarna biru? Fungsi ni fungsi fx. Macam mana kita nak cari? Kita akan buat separuh-separuh. Okey, kita akan kamirkan fungsi fx daripada A sampai B. Tetapi kena letak modulus. Tambahkan dengan kameran daripada B sampai C. Okey, bagi fungsi fx juga. Sebab apa? Sebab pengamiran adalah cari area di bawah curve. Okey, bila kamu kamirkan sesuatu, kamu akan dapat luas di bawah lengkung. Okey, luas di bawah lengkung. Luas di bawah lengkung untuk yang belah bawah graf, dia akan pergi dekat bahagian yang ini. Yang ni. Bila bawa graf tu di bawah part CX, dia akan pergi dekat X. Okey, manakala yang belah atas pula kamu akan dapat yang warna biru turquoise ni. Okey, untuk kameran yang pertama ini, yang warna pink tu, kamu akan dapat nilai dia adalah negatif. Negatif number. Negatif. Kenapa negatif? Oh, menunjukkan dia berada di bawah part CX. Sebab itu kameran dia negatif. Manakala untuk yang B ke C tu, kameran dia akan dapat yang positif sebab dia berada di atas curve. Okay, sebutnya area under the curve. Bukannya under x-axis. Area under the curve. Okay, curve ni bawah dia bukan yang ni. Tengok saya ambil warna biru bukan ni. Okay, ini bukannya bawah curve. Bawah curve adalah dimaksudkan bawah curve itu dia mesti menuju kepada part C. Yang ini salah, yang ni betul. Okay, kalau yang atas bawah curve yang ni. Okay, ingat ya, sebut je area under the curve, dia maksudnya daripada curve kepada part C. Okay, bukannya maksudnya betul di bawah, bukan di bawah. Okay, tetapi maksudnya di bawah, daripada curve kepada part C. Okay, boleh. Boleh jelas Jelas, faham je. Okay. Okay, faham je. Okay, so saya rasa sekarang dah 8.16. Saya rasa banyak dah ni sebagi ni. Saya takut kamu tak dapat nak catch up nanti. Mana lagi? Okay. Lagi. Nanti ada tanya soalan, nanti kita buat soalan banyak-banyak. Okay, kalau grafnya macam ni pula. Okay, ni part CX, ni part CY. Okay, kita nak buat pengamiran terhadap Y. Okay, Y axis.
Okay, y-axis. Y-axis yang mana? Okay, ni y-axis. Kalau kita ada ini, apa dia? Ini fx. Okay, apa yang kamu kena buat? Kamu kena jadikan dalam fungsi inverse dahulu. Kenapa cari fungsi inverse? Sebab macam ni cerita cari fungsi inverse sebab kamu kena dapatkan x dalam sebutan y, bukannya y dalam sebutan x lagi. Sebab kalau kameran dia suruh cari luas di bawah curve yang ini, kamu akan anggap dia kepada y, bukannya kepada x. Kamu merujuk kepada paksi y, betul? Jadi bila merujuk kepada paksi y, belakang dia dy, bukannya dx. Okay? Dy. Okay, so yang ni A sampai B sama je, A sampai B. So kalau kameran daripada A sampai B bagi fungsi X tu tadi, X dan sebutan Y. Contohnya adalah, ini persamaan dia adalah Y kuasa 3 sama dengan X. Jadi kamu kena dapatkan X dalam sebutan Y. Okay. Maksudnya yang kamu kamerkan nanti, kamu akan kamerkan Y kuasa 3 dy daripada A sampai B. Nilai dia confirm negatif. Sebab apa? Okay, sebelah sini, belah kiri ni negatif. Luas dia. Belah kanan pula positif. Okay. Belah kanan positif. Belah kiri negatif. Kalau terhadap X, belah bawah negatif, belah atas positif. Boleh Okay, kalau kamerkan terhadap Y, kalau dia punya lengkung itu menghadap kat Y macam ni, jadi kamu kena pakai dy. Bila dy mesti dalam ni adalah Y sebagai perkara rumus, bukan lagi X. Kamu tak boleh masukkan X kat dalam tu. Kan kamu tahu kan ini Y sama dengan X punca kuasa 3. Kita tak boleh masukkan X punca kuasa 3X dalam dy. Sebab kita refer kepada luas dekat Y, bukan dekat X. Okey. Okey. Saya rasa untuk hari ini setakat ini sahaja dulu. Okey, kita akan buat tutorial. Kamu akan buat tutorial, kamu akan buat soalan-soalan. Kemudian kalau ada soalan terus tanya, jangan tangguh. Okey, hari Isnin minggu depan kita akan tengok kepada isi padu janaan pula, ataupun isi padu janaan. Janaan dalam bahasa Inggeris apa? Volume of revolution, mana dia betul? Volume of region revolve. Okay. Volume of revolution je saya sebut dia. Volume of revolution. Okay. Revolution ataupun luas isi padu janaan. Okay. Isi padu janaan. Okay. So soalan yang hari ni, untuk soalan hari ni ialah, okay, ni senang saja. Okay, soalan nombor 1. Latihan Kediri 3.5. Saya bagi satu soalan cukup. Ini tak nak lah, nombor 1 tak nak. Mana ya? Boleh. Lupa. Soalan nombor 2. 2B. Okay, itu yang pertama. Kemudian soalan nombor 4. B juga. Tak nak lah B. C. Okay. Kemudian sila cek buat soalan yang seterusnya, iaitu soalan mana dia? Okey, soalan nombor
1, B dan juga C. Kemudian soalan 2A, B dan juga C. Okay, ada berapa soalan? Ni 5, 6, 7. Ada 7 soalan. Okay. So, kamu boleh buat sekarang. Kemudian saya akan tunggu kat sini lah. Sambil-sambil saya sarapan pagi. Okay. Sambil-sambil buat tu bolehlah makan-makan. Okay, ada soalan boleh terus tanya. Jangan tangguh. Kalau lagi tangguh, lagi banyak yang tak siap. Okay, jap lagi kamu dalam pukul 9 kamu boleh isi kedatangan ni. Jangan isi sekarang sebab saya tak tukar lagi dia punya tarikh. Okay. So, itu saja kelas kita pada hari ini. So, sekian. Assalamualaikum. Siapa nak stay boleh stay untuk tanya soalan ataupun sambil buat sambil tanya pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya akan stay sampai 9.30 dekat sini. Alright. So, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih, sir.